Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar mengenai belanjawan negara. Apakah itu belanjawan negara? Belanjawan negara merupakan suatu penyata tentang anggaran, jumlah hasil yang diperolehi dan anggaran jumlah perbelanjaan yang akan dilakukan untuk tahun kewangan yang akan datang. Jadi sekarang kita tengok apakah tujuan belanjawan negara disediakan. Jadi ada 4 tujuan belanjawan negara. Yang pertama adalah untuk memastikan peruntukan dikawal agar jumlah perbelanjaan tidak melebihi jumlah hasil negara. Tujuan yang kedua adalah untuk mempengaruhi ekonomi ke arah mencapai matlamat yang diingini. Tujuan yang ketiga adalah untuk mencapai pembangunan dan kadar pertumbuhan ekonomi yang mampan. Manakala tujuan yang terakhir adalah untuk mencapai kestabilan ekonomi dengan mengawal kadar inflasi dan juga pengangguran. Jadi, ada 3 jenis belanjawan negara, iaitu yang pertama ialah belanjawan seimbang. Kedua, belanjawan lebihan. Dan ketiga ialah belanjawan defisit ataupun dipanggil kurangan. Sekarang kita tengok lebih terperinci setiap jenis belanjawan ini. Belanjawan seimbang. Belanjawan seimbang merujuk kepada keadaan di mana jumlah hasil kerajaan sama dengan jumlah perbelanjaan kerajaan. Jadi, belanjawan ini dilaksanakan untuk mengukuhkan kedudukan kewangan sektor awam dan kestabilan ekonomi apabila ekonomi kita mencapai tingkat guna tenaga penuh. Maksudnya di sini, belanjawan seimbang menunjukkan tiada baki yang tertinggal dan tiada perbelanjaan yang dibayar dengan hutang. Jadi, belanjawan seimbang mengekalkan keadaan yang stabil dalam ekonomi. Seterusnya, belanjawan yang kedua, iaitu belanjawan lebihan. Belanjawan lebihan menunjukkan keadaan di mana jumlah hasil kerajaan melebihi jumlah perbelanjaan kerajaan. Jadi, belanjawan lebihan akan dilaksanakan semasa ekonomi menghadapi masalah inflasi. Ini dilakukan dengan cara mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan meningkatkan cukai atau kedua-duanya secara serentak. Okey, sekarang kita tengok bagaimanakah belanjawan lebihan dapat menyelesaikan masalah inflasi. Jadi di sini kita kena faham tujuan belanjawan lebihan dilaksanakan adalah untuk menurunkan kadar inflasi. Jadi, apa yang kerajaan akan buat? Di sini, kerajaan akan menggunakan 2 alat dasar fiskal untuk menyelesaikan masalah inflasi, iaitu perbelanjaan kerajaan dan juga kadar cukai. Maksudnya di sini ialah kerajaan akan mengambil tindakan untuk mengurangkan perbelanjaan kerajaan dan menaikkan kadar cukai. Apabila kerajaan mengurangkan perbelanjaan kerajaan, ini akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi lebih perlahan
Apabila pertumbuhan ekonomi lebih perlahan, jadi dia akan menyebabkan pendapatan masyarakat akan turun. Jadi, seterusnya permintaan barang dan perkhidmatan akan turun. Apabila permintaan barang dan perkhidmatan turun, maka harga barang dan perkhidmatan juga akan turun. Dengan ini, kadar inflasi juga akan dapat diturunkan. Okey, langkah yang kedua adalah dengan menaikkan kadar cukai. Apabila kerajaan menaikkan kadar cukai, maka pendapatan boleh guna akan turun. Seterusnya, dia akan menyebabkan kuasa beli masyarakat turun. Dan permintaan barang juga turun. Dan mengakibatkan harga barang akan turun. Dengan ini, kadar inflasi dapat dikurangkan. Okey, sekarang kita tengok pula macam mana belanjawan defisit tadi dapat menyelesaikan masalah pengangguran. Jadi sebelum itu kita kena faham apakah itu belanjawan defisit. Jadi belanjawan defisit menunjukkan satu keadaan di mana jumlah hasil kerajaan kurang daripada jumlah perbelanjaan kerajaan. Jadi belanjawan defisit ini dilaksanakan semasa ekonomi sedang menghadapi masalah kemelisitan ekonomi. Jadi di sini kerajaan akan meningkatkan perbelanjaan kerajaan dan akan mengurangkan kadar cukai. Jadi sekarang kita tengok macam mana masalah kemelisitan ekonomi ini dapat dipulihkan. Okey. Jadi dengan menggunakan belanjawan defisit tadi untuk memulihkan keadaan ekonomi, kerajaan akan menggunakan dua alat dasar fiskal iaitu perbelanjaan kerajaan dan juga kadar cukai. Di mana kerajaan akan menambahkan perbelanjaan kerajaan. Ini akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kita semakin pesat. Pertumbuhan ekonomi yang pesat ini akan mendorong kepada pertambahan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan. Dan seterusnya akan mengurangkan kadar pengangguran. Jadi, bila kadar pengangguran turun, jadi kita dapat mencapai matlamat kita tadi. Jadi, kita dapat memulihkan semula keadaan ekonomi dan menyelesaikan masalah pengangguran. Langkah yang kedua adalah dengan menurunkan kadar cukai. Jadi apabila kadar cukai diturunkan, maka pendapatan boleh guna masyarakat akan meningkat. Ini akan mendorong kepada peningkatan kuasa beli masyarakat. Okey, dan seterusnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita akan menjadi lebih pesat dan dengan ini masalah kemelisitan ekonomi dan masalah pengangguran tadi dapat dikurangkan. Jadi itu sahaja tajuk kita pada hari ini. Sedikit pesanan pada hari ini. Dengan hanya bermimpi, ia tidak akan menjadikan impian anda suatu kenyataan. Maka berusahalah untuk memastikan segala mimpi anda tadi menjadi kenyataan.